Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Habib bin Haji Abdul Hamid, Guru Matematik daripada Sekolah Sains Kubang Pasu. Pada hari ini saya akan berkongsi dan berbincang dengan murid-murid sekalian dalam mata pelajaran Matematik tingkatan 5. Saya memilih tajuk kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi dalam bidang pembelajaran sukatan dan geometri. Di dalam tajuk ini, ada 4 komponen penting yang akan dipelajari oleh murid-murid sekalian, iaitu yang pertama kongruen, pembesaran, gabungan transformasi dan yang terakhir ialah teselasi. Standard kandungan yang saya pilih pada hari ini ialah gabungan transformasi. Objektif dalam PDP saya pada kali ini ialah untuk menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi, dan yang kedua, memerihalkan gabungan transformasi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dalam tajuk ini, ingin saya berkongsi analisis saya dalam soalan SPM pada tahun yang lepas. Tajuk ini sangat penting bagi murid-murid untuk kuasai kerana tajuk ini seringkali disoal dan diuji dalam soalan SPM. Iaitu kalau kita tengok pada tahun 2021 sehingga tahun 2023 dalam format terbaru KSSM, tajuk transformasi adalah satu tajuk yang penting dan seringkali ditanya dalam soalan SPM. Iaitu pada tahun 2021, soalan ini diletakkan di dalam bahagian B dan jumlah markah ialah 9. Manakala yang terbaharu pada SPM 2023, tajuk ini diletakkan dalam bahagian A yang mana jumlah markahnya ialah 4 markah. Sebelum kita berbincang lebih lanjut transformasi tingkatan 5, kita tengok dahulu, kita imbas dahulu apa yang telah murid-murid telah pelajari sebelum ini. Iaitu murid-murid telah mempelajari transformasi isometri di dalam tingkatan 2, tajuk 11. Jadi sebenarnya untuk murid-murid lebih kuasai transformasi tingkatan 5, murid-murid mesti terlebih dahulu menguasai tajuk transformasi isometrik tingkatan 2. Yang mana ada 3 jenis transformasi yang telah dipelajari, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Okey, yang pertama cikgu suka untuk imbas kembali apa itu translasi. Okey, translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah dan jarak yang sama. Translasi dinyatakan dalam bentuk matriks AB, iaitu A ialah pergerakan ke kiri dan ke kanan, B ialah pergerakan ke atas dan ke bawah, iaitu pergerakan jarak mencancang. Kita tengok satu contoh. Tentukan koordinat imej bagi titik P, iaitu pada koordinat negatif 21 di bawah translasi 4 negatif 3. Titik P kedudukan pada koordinat negatif 21. Okey, untuk 4 itu ialah pergerakan mengufuk, iaitu pergerakan positif 4. Titik itu adalah bergerak ke sebelah kanan sebanyak 4 unit. Manakala negatif 3 ialah pergerakan secara mencancang. Negatif tu menunjukkan pergerakan ke sebelah bawah, iaitu 3 kotak di sebelah bawah. Jadi imej akhir atau imej daripada objek P prime kita baca pada koordinat 2 negatif 2. Baik. Yang kedua ialah transformasi pantulan.
Pantulan berlaku apabila semua titik pada satah diterbalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tersebut dinamakan sebagai paksi pantulan. Soalan, tentukan koordinat imej bagi titik P -21 di bawah pantulan pada garis X sama dengan 1. Kita tengok dia punya objek dia ialah P, titik P, manakala paksi pantulan adalah pada garis X sama dengan 1. Okey, itu adalah X sama dengan 1 dan bagaimana kita nak menentukan imej bagi objek tersebut ialah kita menggerakkan titik tersebut. Berapa bilangan titik tersebut berada jarak titik tersebut dengan garis paksi dengan paksi pantulan iaitu X sama dengan 1. Kalau kita tengok dekat sini jarak titik objek P dengan garis pantulan ialah sebanyak 3 titik. Manakala dia imej yang terbentuk ialah apabila diterbalikkan pada sebelah paksi tersebut iaitu sebanyak 3 titik juga. Okey, jadi kita dapat P tanda imej bagi P tersebut ialah pada koordinat 4, 1. Okey, ada satu lagi soalan yang suka saya nak kongsikan dengan murid-murid ialah untuk menentukan koordinat imej bagi titik P sekiranya di bawah pantulan pada garis lurus JK. Okey, inilah kedudukan garis JK. Bagaimana pula kalau garis pantulannya berada dalam keadaan serong? Jadi sama juga kita buat pergerakan ke garis pantulan. 1, 2, 3. Tapi bagaimana takkan kita nak bergerak ke sebelah kanan juga? Kalau keadaan macam ni, titik tersebut adalah digerakkan di sebelah bawah. Wujud imej pada koordinat 1, -2. Okey, itu kes yang kedua bagi pantulan. Okey, yang ketiga ialah transformasi jenis putaran. Transformasi yang semua titik pada satu satah diputarkan pada suatu sudut tertentu dan pada arah yang tertentu pada satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat putaran. Soalannya, tentukan koordinat bagi titik P -32 di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Pertama sekali kita tandakan dulu objek. P -3, -2, manakala kita tandakan pula pada pusat putaran tersebut iaitu pada 1, 1. Okey, untuk putaran saya seringkali menggunakan simbol Nazi untuk saya mengajar murid-murid saya tentang putaran untuk mencari imej ataupun mencari objek bagi di bawah transformasi putaran, iaitu bagaimana kita nak melukis lambang Nazi. Sebenarnya dia bermula daripada kita mulakan melukis lambang Nazi ini bermula daripada pusat putaran, iaitu kita melukis daripada pusat putaran seolah-olah seperti tanda tambah. Selepas itu kita boleh pilih sama ada kita menggunakan Nazi itu ada dua bentuk yang bertentangan, yang berbeza. Jadi kita wujudkan satu garis L daripada pusat ke objek. Lepas itu kita lukis mengikut bilangan kotak. Kita lukis mengikut bilangan kotak. Kalau dekat sini bilangan kotak dia 1, 2, 3, 4 ke kiri dan ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 4 dan 3. Manakala kita seterusnya kita mengikut putaran. Arah putaran tersebut ialah 90 darjah ikut arah jam. Kalau mengikut arah jam, wujud imej
daripada objek tersebut adalah pada sebelah atas. Sama juga kita melukis mengikut L yang kita bina tadi, sesungguhnya kita akan dapat titik image di sebelah atas. P tanda di sebelah atas. Jadi, koordinat bagi image ialah negatif 2, 5. Okey. Tadi saya telah mengimbas kembali apa yang anda telah pelajari pada tingkatan 2, iaitu transformasi isometrik, translasi, pantulan dan putaran. Untuk tingkatan 5, murid-murid didedahkan dengan gabungan transformasi. Apa itu gabungan transformasi? Suatu objek boleh dilakukan lebih daripada satu transformasi dan akan menghasilkan image berdasarkan transformasi yang terlibat. Secara umumnya, gabungan transformasi A dan transformasi B boleh ditulis sebagai transformasi AB ataupun transformasi BA mengikut tertib transformasi yang dikehendaki. Jadi dengan kata lain, gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Kita laksanakan B dahulu, baru kita laksanakan transformasi A. Huruf A, B ni boleh jadi macam-macam. Dalam soalan kadang-kadang digunakan PQ ataupun ST dan sebagainya. Tapi yang pentingnya ialah kita laksanakan mengikut tertib. Iaitu kita bermula daripada belakang dulu, huruf yang di belakang dulu, baru diikuti dengan huruf yang di hadapan. Okey, inilah carta alirnya untuk tertib gabungan transformasi. Sekiranya transformasi AB, kita nak mencari image daripada objek, kita lakukan transformasi B dahulu dan kita akan memperolehi image pertama di bawah transformasi B, kemudian kita laksanakan transformasi A dan akhirnya kita mendapat image akhir. Iaitu kalau objeknya titik P, image yang pertama kita gunakan P tanda, image yang kedua iaitu image yang terakhir kita akan gunakan P double prime, P dua tanda. Murid-murid yang dihormati sekalian, jom kita bincang soalan 1. Soalan ingin menyatakan, soalan mohon kita menyatakan koordinat image bagi titik K di bawah gabungan transformasi PT. Yang mana T ialah transformasi 3 negatif 2, manakala P transformasi pantulan pada garis Y sama dengan 5. Untuk mencari koordinat image bagi titik K di bawah gabungan transformasi PT, bermaksud kita laksanakan transformasi T dahulu, kemudian diikuti dengan transformasi P. T ialah translasi 3 negatif 2, maka kita pindahkan 3 ke kanan dan negatif 2 ke bawah. Dan kita akan dapati bahawa K prime ialah image pada titik 51. Kemudian diikuti dengan pantulan garis Y sama dengan 5. Y adalah garis mengufuk pada Y sama dengan 5. Dan kita pantulkan image yang pertama tadi iaitu 51. Kita gerakkan ke atas. Kemudian kita pindahkan 4 kotak selepas daripada garis pantulan. Dan image akhir adalah pada titik 59 yang kita tulis sebagai K double prime. Murid-murid, kalau kita lihat, cara untuk menulis jawapan adalah saya cadangkan mengikut template yang saya sediakan, iaitu yang pertama 23 itu ialah objek, koordinat objek, 51 ialah koordinat bagi image yang pertama, K tanda, dan akhir sekali kita
kita tulis jawapan koordinat 59 yang merupakan imej akhir, iaitu K double prime. Selalunya markah untuk soalan ini ialah 2 markah. Okey, jom kita tengok soalan 2. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah gabungan transformasi RT. Yang mana kita akan laksanakan T dahulu, iaitu translasi 24, diikuti dengan transformasi R, iaitu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 5, 4. Okey, kita mulakan dengan menulis template seperti ini, iaitu titik K dahulu, objek 2, 3. Kemudian kita laksanakan transformasi T, iaitu translasi 2, 4. Kita gerakkan ke kanan dan ke atas sebanyak 4. Kemudian kita tulis imej bagi yang pertama, iaitu 4, 7. Kemudian kita laksanakan pula transformasi R, iaitu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 5, 4. Yang pertama sekali, untuk putaran, ialah kita tandakan pusat putaran dulu, iaitu 5, 4. Kemudian kita melukislah logo Nazi tadi ke atas dan ke kiri. Dan kita lukislah mengikut arah jam. Dan kita akan dapati bahawa koordinat K double prime ialah 8, 5. Okey, seterusnya. Untuk mencari objek sekiranya diberi imej. Okey, langkah untuk menentukan objek bagi gabungan transformasi AB, yang mana soalan minta kita menentukan objek sekiranya diberi imej. Okey, inilah carta alirnya. Okey, yang pertama, sekiranya soalan menetapkan imej di bawah transformasi AB. Kemudian kita mencari imej yang pertama, iaitu objek bagi imej di bawah transformasi A. Kemudian akhir sekali baru kita dapat objek. Iaitu kalau sekiranya transformasi AB ialah kita laksanakan secara bertentangan, kalau sekiranya diberi objek soalan minta kita cari imej, maka kita laksanakan B dulu baru A. Tetapi kalau sekiranya soalan minta kita mencari objek daripada imej di bawah transformasi A, B, kita harus laksanakan tentukan objek di bawah transformasi A dahulu, di hadapan dulu, baru diikuti dengan transformasi B, iaitu tentukan objek di bawah transformasi B. Jadi kita buat yang hadapan dulu, baru kita buat yang di belakang. Okey, jom test soalan 3. Diberi bahawa titik Q ialah imej bagi titik K di bawah transformasi AB. Tentukan titik K. A ialah translasi 63, B pantulan pada garis Y sama dengan 4 di bawah transformasi A. Seperti yang saya sebut tadi, kalau sekiranya diberi imej, soalan minta kita tentukan objek, cartanya adalah seperti begini, iaitu kita baca dulu koordinat bagi Q, koordinat bagi titik Q iaitu 4, 7. Kemudian kita bermula dari belakang. Kita bermula daripada belakang, iaitu kita buat A dulu, kita laksanakan transformasi A dulu, iaitu translasi 63. Tetapi sekiranya keadaan begini, soalan minta kita nyatakan objek. Maksudnya transformasi kita akan lakukan secara arah yang bertentangan. Iaitu sekiranya asalnya translasi 63, maka kalau sekiranya kita buat pergerakan terbalik, maka translasi itu akan jadi -6 dan -3. Kalau asalnya ke kanan,
kita buat ke kiri. Kalau ke atas, kita laksanakan ke bawah. Jadi itu ialah pergerakan terbalik. Okey, jadi kita kiralah kotaknya. Kita akan dapati imej yang pertama ialah negatif 24. Negatif 24. Kemudian baru kita laksanakan transformasi B, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 4. Untuk pantulan, kita tidak ada pergerakan secara terbalik. Just buat macam biasa saja. Kita kira kotak macam tadi, 3 kotak dan 3 kotak ke bawah. Kita baca imej yang terakhir ialah negatif 2. Baik, seterusnya kita bincang soalan 4. Jadi soalan ni agak berbeza, iaitu tentukan koordinat M tanda, iaitu imej yang pertama, bukan imej yang terakhir. Titik M double prime ialah imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi TR. Ini ialah titik M, ini ialah titik M double prime. Inilah keadaan situasi bagi soalan ini. Soalan beri objek negatif 6, negatif 5, iaitu titik M dan M double prime 5, 6. Soalan minta kita nyatakan koordinat bagi M tanda. Macam mana kita nak buat? Sama juga, iaitu kalau daripada soalan terbalik, maka kita buat R dahulu. Kita buat T dahulu. Objek, imej, kita buat T dahulu, kita buat R. Daripada imej, kita buat T dahulu, iaitu translasi, asalnya translasi 26, maka kalau pergerakan terbalik ialah translasi negatif 2, negatif 6. Kita bermula daripada imej, kita kira kotak, negatif 2 dan 6, kita akan dapati imej yang pertama ialah 3, 0. Baik. Soalan kedua ialah nyatakan arah putaran dan pusat putaran bagi transformasi R. Kalau kita perhatikan, R hanya menerangkan tentang putaran 90 darjah. Tidak ada arah putaran dan tidak ada pusat putaran. Maka bagaimana kita nak tentukannya? Okey. Sekiranya keadaan begini, maksudnya kita nak mencari, pertama sekali ialah kita mencari pusat putaran dahulu. Okey, kita menggunakan kaedah L. Maksudnya kita bina garisan untuk membentuk seperti huruf L. Daripada M ke M tanda, 5, 9, 5 kotak dan 9 kotak. Jadi hasil tambah 5, 9, 14. Dan kemudian kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 7. Okey, 7 ini ialah kita menggerakkan titik daripada, boleh kita gunakan daripada M tanda. Kita gunakan daripada M tanda, kita bergerakkan daripada M tanda sehingga kita dapat satu tempat berhenti, iaitu pada negatif 4 tu. Kemudian kita kira daripada tempat dia berhenti hingga dapat ke siku L tersebut. Siku L terletak pada negatif 6. Kita kira kotak, sebenarnya daripada tempat dia berhenti dan tempat siku L tersebut, kita akan dapati bahawa dia 2 kotak, daripada jaraknya 2 kotak. Kemudian kita titik tersebut kena bergerak ke 2 kotak ke atas, keluar daripada L tersebut. Jadi inilah pusat putarannya. Pusat putaran. Kemudian arah putaran ialah mengikut lawan arah jam. Lawan arah jam. Okey. Jadi jawapannya ialah pusat putaran ialah negatif 4, 2, manakala
arah putaran ialah lawan arah jam. Okey. Soalan seterusnya, soalan situasi tadi, uraikan selengkapnya satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi TR. Dia ada image yang pertama, objek yang pertama dan M prime tadi. Kalau mengikut keadaan yang pertama tadi, dia ada dua pergerakan, iaitu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 42, kemudian diikuti dengan transformasi translasi 26. Okey, ini ialah gabungan dua transformasi. Sekarang, soalan minta kita huraikan satu transformasi tunggal, iaitu daripada objek negatif 6, negatif 5 ke image yang akhir iaitu 5, 6. Jadi apakah transformasinya? Yang paling mudah ialah kita menggunakan translasi, iaitu kira kotak mengikut jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, kalau kita kira kotak, translasinya, kita gunakan translasi 11 ke kanan dan 11 ke atas. Itu ialah transformasi tunggal. Daripada gabungan transformasi, dua kali transformasi, kita laksanakan transformasi. Satu sahaja transformasi. Itu dinamakan transformasi tunggal. Tapi jawapannya mungkin pelbagailah soalan ini, iaitu mungkin boleh jadi putaran, mungkin boleh jadi pantulan. Tapi saya pilih translasi yang lebih mudah. Baik. Kita bincang pula iaitu pembesaran, iaitu transformasi yang keempat yang murid-murid pelajari pada tingkatan 5. Apa itu pembesaran ataupun enlargement? Pembesaran ialah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala, seperti rajah yang di sebelah. Ada objek, ada image. Dan bila kita sambungkan dua titik yang sepadan atau image dan objek, kita akan dapat satu titik persilangan, iaitu satu titik tumpu pada P. Iaitu P itu dinamakan pusat pembesaran. Manakala faktor skala yang dikenali sebagai nisbah malar ialah kita mengira jarak. Sama ada kita kira jarak objek daripada pusat ataupun kita kira saiz atau panjang image berbanding panjang objek tersebut. Baik, soalan 6. Soalan 6 berbeza dengan soalan yang kita bincang tadi, iaitu yang ni pula ialah kita nak berbincang tentang transformasi ke atas suatu bentuk, iaitu objek. Tadi kita bincang soalan 1 sampai 5, iaitu transformasi ke atas suatu titik saja. Hanya kita bincang tentang koordinat, image, objek dan sebagainya. Tapi pula yang soalan 6 dan seterusnya nanti, saya akan bincang tentang transformasi ke atas satu bentuk atau objek, iaitu pemerihalan. Pemerihalan. Macam mana kita nak perihalkan transformasi. OKJ, OJKL ialah image bagi ABCD di bawah gabungan transformasi QP. Perihalkan selengkapnya transformasi QP. Okey. Kalau gabungan transformasi macam kita buat tadi, iaitu kita laksanakan yang di belakang dulu, iaitu P, kemudian diikuti dengan huruf yang di depan. Okey, P. P apa? Pertama sekali ialah kita kena kenal pasti yang manakah image, yang manakah objek. Ini ialah image. Dia akan gabung transformasi. Image kemudian diikuti dengan
objeknya ialah ABCD, image-nya ialah OJKL. Selalunya untuk transformasi yang pertama ialah kita laksanakan yang sama saiz dahulu. Okay, kita pantulan. Kalau macam ni kita nampak dia pantulan. Pantulan ialah macam mana kita nak huraikan, kita nak perihalkan pantulan. Pantulan yang pertama sekali ialah kita nyatakan paksi pantulan ataupun garis. Okey, kalau sini kita kira pantulan huraiannya ialah A titik bucu A dengan bucu E adalah sepadan. Maka kita ambil yang di tengah-tengah. Okey. Apa garis di tengah-tengah dia? Garis di tengah-tengah dia ialah X. Y sama dengan negatif 1. Jadi, paksi pantulannya ialah garis Y sama dengan negatif 1. Okey. Jadi, huraiannya ialah mesti awak menulis perkataan jenis transformasi itu sendiri, iaitu pantulan. Kemudian diikuti dengan paksi pantulan tersebut, iaitu pada garis Y sama dengan negatif 1. Jadi huraian bagi pergerakan transformasi yang pertama, iaitu P, ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Untuk pantulan, kalau betul pemerihalan, kalau betul huraian, anda mendapat 2 markah. Okey. Kemudian, kita dapat EFGH. Sebenarnya EFGH, kita nampak imej akhir ialah berbeza dari segi saiz. Kalau berbeza dari segi saiz, transformasi yang sebetulnya ialah pembesaran. Bagaimana kita nak menghuraikan pembesaran? Untuk menghuraikan pembesaran, pertama sekali kita kena nyatakan faktor skala. Dan yang kedua, di manakah pusat pembesaran? Okay, yang pertama ialah kita menulis jenis pembesaran, jenis transformasi, iaitu pembesaran. Dan yang kedua, macam mana kita nak kira faktor skalanya. Dan juga macam mana kita nak tentukan pusat pembesaran. Untuk pusat pembesaran, seperti slide yang sebelumnya tadi, kita nak tentukan pusat pembesaran ialah kita sambungkan dua pucu yang sepadan. Kita unjurkan dua bucu yang sepadan sehingga dapat titik tumpu, iaitu pada titik kosong pada pusat kosong negatif 6, pada pusat kosong negatif 6. Ataupun kalau ada huruf, kita tulis huruf. Jadi tak ada tulis huruf, kita just tentukan koordinat sahaja. Okey, itu ialah pusat pembesaran. Manakala faktor skala ialah kita kira panjang imej berbanding panjang objek. Iaitu pilih satu sisi imej per sisi objek, iaitu kita pilih yang mudah. Kita jangan ambil yang serong, kita ambil yang mengufur ataupun menegak. Iaitu kat sini saya pilih sisi OJ dan sisi EF. Okey, sisi OJ 4/2. Sisi OJ 4, EF 2, maka jadi kita dapat faktor skalanya ialah K sama dengan 2. Okey, untuk pembesaran selalunya 3 markah, iaitu satu markah untuk pembesaran, satu markah untuk pusat pembesaran dan satu markah untuk faktor skala. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan 7. ABCD ialah imej bagi DEFG di bawah gabungan transformasi MN. Perihalkan selengkapnya transformasi
Mn. Okey. Macam biasa, kita akan laksanakan transformasi yang di belakang dahulu, iaitu N. Okey, di mana selalunya kita akan gunakan objek yang sama saiz, iaitu GFED dan LJHQ. Okey, kalau sekiranya dua objek dan image itu sama saiz, kita mesti memikirkan antara 3 jenis transformasi, iaitu translasi, yang kedua pantulan dan yang ketiga putaran. Okey, bagaimana kita nak menentukan jenis transformasi yang betul? Kalau translasi, image dan objeknya adalah pada kedudukan yang sama. Manakala pantulan dan putaran adalah objek dan image pasangannya adalah berada pada kedudukan yang bertentangan. Selalunya murid-murid akan terkeliru dengan sama ada untuk memilih sama ada putaran atau pantulan. Jadi kalau susah untuk tentukan, kita just sambungkan 2 titik sepadan. Okey, macam ni. Kita sambungkan 2 titik sepadan. Kalau ada persilangan, maka itu adalah pantulan. Kalau ada persilangan, itu adalah putaran, bukan pantulan. Okey. Jadi untuk image, untuk transformasi yang pertama, iaitu N ni ialah putaran. Okey. Dan kita tengok arah putarannya ialah lawan arah jam. Bagaimana untuk menghuraikan putaran? Pertama ialah kita nyatakan sudut dan arah, dan seterusnya kita tentukan pusat putaran. Okey. Huraian N ialah putaran, jenis transformasi ialah putaran, dan kemudiannya ialah kita nak menentukan pusat putaran. Kita sambungkan, saya cadangkan awak sambungkan GQ, kemudian kita dia punya pusat putarannya adalah pada 24. Pusat putarannya adalah 24 lawan arah jam. Jadi kalau murid-murid betul untuk memerihalkan transformasi putaran, layak mendapat 3 markah, iaitu putaran 1 markah, 90 darjah lawan arah jam 1 markah, pusat putaran 1 markah. Kemudian kita baru dapat image yang pertama. Macam mana pula daripada image pertama nak ke image yang terakhir, iaitu pada ABCQ? Sudah tentu kalau berbeza saiz, transformasinya adalah pembesaran. Macam tadi, macam mana kita nak menghuraikan pembesaran? Huraian pembesaran ialah yang pertama, kita menulis jenis pembesaran itu sendiri. Yang kedua ialah kita tentukan pusat pembesaran. Dan yang ketiga ialah kita nyatakan dia punya faktor skala. Pusat pembesaran untuk transformasi ini ialah Q35. Boleh nyatakan koordinat 35 saja, ataupun boleh nyatakan pada pusat Q sekiranya ada huruf di titik tersebut. Kemudian, faktor skala ialah kita mengira objek image berbanding dengan objek. Image-nya senang kita pilih CB sama dengan sisi yang sepadan dengannya ialah LJ.
Iaitu kita kira, kalau kat sini saya kira BC dan JL. BC dan JL. BC 2, LJ 1. Maka faktor skalanya ialah 2. Faktor skala mesti dinyatakan dalam bentuk berangka iaitu 2, bukan dalam bentuk nisbah 1/2. Kita kena tulis penulisan yang betul faktor skala K sama dengan 2. Baru kita dapat 3 markah. Pembesaran 1 markah, pusat Q35 1 markah, faktor skala K sama dengan 2 1 markah. Okey, seterusnya untuk soalan ini ialah okey, ini soalan yang tadi. Okey, soalan 8 pula. Soalan 8. Soalan 8, saya bacakan soalan 8. EFGH ialah imej bagi PQRS di bawah transformasi V. EFGH ialah imej bagi PQRS di bawah transformasi V. Manakala ABCD ialah imej bagi EFGH di bawah transformasi W. Perihalkan selengkapnya transformasi. Pertama sekali ialah kita kena kenal pasti yang mana objek, yang mana imej. Objek yang besar, imej yang kecil. Kalau berbeza saiz, transformasinya ialah sudah tentu pembesaran. Tapi soalan yang kita bincang sebelum ini, objeknya lebih kecil daripada imej. Tapi soalan yang 8 yang kita bincangkan sekarang ialah imej lebih kecil daripada objek. Manakala kedua ialah ABCD ialah imej bagi EFGH. Sama saiz. Bila sama saiz, transformasi yang terlibat ialah mungkin pantulan, mungkin putaran, mungkin translasi. Jadi, kalau kita tengok berbeza arah, berbeza kedudukan macam ni, sudah tentu ialah putaran. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Dari segi saiz yang berbeza, sudah tentu dia pembesaran. Bagaimana kita nak menguraikan pembesaran? Yang pertama ialah kita mencari pusat pembesaran. Kita sambungkan, kita unjurkan sisi bucu yang sepadan dan titik yang tertumpu pada rajah ialah titik 1-5 dan kemudiannya kita mencari faktor skala. Faktor skalanya ialah sisi imej per sisi objek. Kita pilih sisi HJ, kita pilih sisi HG berbanding dengan sisi objeknya ialah pada SR. Kita kira kalau HG ialah 4, SR ialah 8. Maka faktor skalanya ialah 1/2. 1/2 bermaksud imej lebih kecil, saiz imej lebih kecil daripada saiz objek. Baik, kemudian diikuti dengan transformasi yang kedua iaitu yang kita pilih tadi ialah transformasi putaran. Okey, ini ialah objek, ini ialah imej. Kedudukannya berbeza. Okey, macam tadi kita sambungkan bucu yang sepadan dan kita akan dapati bahawa untuk soalan ini dia bersilang pada satu titik sahaja. Bila ada persilangan pada satu titik sahaja, maka putarannya ialah putaran 180 darjah. Kalau 180 darjah sama ada dia sama saja, kita tak perlulah letakkan ikut arah jam atau lawan arah jam. Cuma kita letakkan 180 darjah,
dan pada pusat 00 ataupun pada asalan. 3 markah. Okey. Okey, saya tambah satu soalan iaitu berkenaan dengan luas pula. Luas. Tadi kita hanya tentukan image, koordinat objek. Kita tentukan pula, kita perihalkan pula jenis transformasi. Dan yang seterusnya ialah kita nak penyelesaian masalah, kita nak mencari luas objek ataupun luas image. Okey, diberi bahawa ABCD mewakili kawasan yang mempunyai luas 43.5 cm kuasa 2. Hitung luas dalam cm kuasa 2 kawasan PQRS. Okey, ABCD ialah sebenarnya ABCD ialah image, PQRS ialah objek. ABCD 43.5 manakala PQRS mempunyai luas berapa? Hitung luas objek. Okey, menggunakan segitiga ini iaitu K kuasa 2 sama dengan luas image per luas objek. K kuasa 2 sama dengan luas image per luas objek. Soalan minta kita kira kawasan PQRS iaitu objek. Okey, kita gantikan maklumat yang diberi dalam soalan. Kita gantikan maklumat yang diberi dalam soalan iaitu diberi luas image 43.5. K faktor skalanya tadi ialah 1/2 dan diminta untuk kita kira luas objek. Jadi kita masukkan dalam formula dan kita kira dan kita dapati bahawa luas objek ialah 174 cm kuasa 2. Maka betul lah tadi menggunakan faktor skala 1/2 maksudnya luas objek ialah lebih besar daripada luas image. Okey, murid-murid sekalian, kita sudah bincang, sebenarnya kita sudah bincang 8 soalan dan kita imbas kembali apa yang sebenarnya kita telah pelajari. Yang pertama ialah tajuk yang kita bincangkan pada kali ini ialah tajuk transformasi. Standard kandungan gabungan transformasi sebenarnya. Yang pertama ialah kita nak tentukan image daripada objek ataupun kita nak tentukan objek daripada image. Kemudian kita nak memerihalkan gabungan transformasi. Jadi sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.